Okey, sorry tadi terputus live. Okey, saya nak buat kerja-kerja sungkupan ni, nak tambah sungkupan organik. Dapat bahan, ada sahabat saya di tempat kerja saya, dia kumpulkan daun-daun dan juga rumput untuk saya gunakan sebagai sungkupan organik dekat kebun saya. Jadi kalau tengok dekat belakang tu, rumput dah start naik. Jadi adalah tak biasa rumput ni kalau naik dia macam mencemar pemandangan kan. Jadi adalah baik untuk saya letakkan sungkupan, tambahkan kotak lagi. Dan korang boleh follow lah apa yang ataupun nak tengok apa yang kerja-kerja saya buat ni. Okay. Saya nak kerjakan alamak, Waalaikumsalam. Okey, apa yang Waalaikumsalam, apa ni? Izwan Arif. Izwan Arif. Macam blur-blur sikit takut gelap pula. Okey. Rumput ni kita akan clearkan dulu sebab kalau tak clear dia akan mengganggu masa kita nak mempatkan kotak. Jadi nak tak nak kita terpaksa cangkul sikit lah. Kita buang dia punya apa ni? Kira macam first layer tu kita tidak first layer ataupun daun rumput tu kita buang. Kita biar kat atas tanah dan baru kita timpakan dengan kotak ni. Okey. Nampak macam gelap kan korang Okay, ataupun bertempat sikit ini ke clear ke ni. Okay, apa gelap lah gambar, gelap Allah, rindu lah mak kita ni, rindu dengan umi kita ni, gelap dah. Okey tak umi? Okey kot, buat matahari di sana. Okey, belakang tu dia kandang arnab ni. Kandang arnab tu memang saya tak bersihkan rumput dia sebab gelap ni. Okey, sikit lagi. Okey. Belakang tu semua ni semua area yang tak pernah disungkup lagi tau. Jadi betul. Yang tak pernah disungkup lagi lah. Jadi saya akan sungkup dulu. Saya akan letak kotak, mampatkan kotak tu. Dia ambil kotak ya. Ambil kotak kan Aspa. Abang rasa kotak kat depan ada? Abang rasa kotak kat depan ada kot?
Nampak ke? Tu kotak yang dah letak. Nanti saya akan penuh lagi. Okey, yang area yang ni bahagian yang ni. Ni kan. Ini adalah baja kepada apa ni? Baja jangka masa panjang lah. Sebab baja tu adalah daripada rumput. Saya jadikan dia letakkan dia ni pisang-pisang kan. Letakkan rumput tengah-tengah tu. Bagi bila saya siram, saya tak siram kat pokok, saya siram dekat area rumput tu. Jadi jangan pegang air lah. Macam tu lagi korang. Okey, kita tunggu kotak macam ni. Korang yang mana ada termasuk kat saya punya live yang terlalu kat feed ni, nanti beritahu lah dekat korang datang dari mana, apa semualah. Sebab saya rasa macam dalam saya pernah berjanji sebelum ni kan, saya nak share aktiviti saya dan juga sedikit pengalaman saya mengenaan apa yang saya buat dalam aktiviti kebun lokal lah. Jadi sedikit saya rasa boleh bawa gambaran kepada korang lah apa yang saya buat dekat kebun lokal sekarang ni. Okay, ni macam bahagian ni. Okay, saya bagi kotak jap. Okey. Soalan. Oh, sorry. Okey, soalan yang saya orang tanya. Penat tu. Aku jogging tak macam ni, memang sekat tak ni. Buat kebun sebenarnya, kalau korang betul-betul berkebun, dia bina stamina tau. Nanti korang akan ada otot semua. Dan korang akan lebih handsome. Kalau korang nak try, korang akan try lah kebun sekali. Ni pun penat lah. Aku rasa bukan sebab aku tua ni, aku rasa sebab memang aku penat ni. Okey, apa tadi? Okey, kembali kepada ni semula. Okey, yang ni tadi, belakang ni, kau lagi pegang kotak. Okay, selain kotak, korang boleh gunakan apa? Korang boleh gunakan, okay, aku cerita pasal benda yang lebih kepada masyarakat alam. Korang boleh gunakan cardboard. Kotak ni aku prefer guna sebab dia tebal. Okey, untuk jangka masa berapa lama? Aku boleh katakan selama 3 bulan, takkan ada rumput yang akan keluar kecuali lalang yang bapak power punya. Dia punya akar tu memang kalau macam mana cara pun dia akan duduk kat bawah tanah selama-lama lah, selagi kau tak racunkan. Okey. Bagusnya kotak berbanding dengan cardboard dan material lain. Ni cerita pasal sukupan organik. Dia akan satu, dia akan suppress tanah, dia akan pegang dan melekat kat tanah. Bila kita letak kotak, kita letak air, dia akan mudah melekat dengan tanah. Dan kemudian kalau katakan hujan yang lebat, hujan yang lebat, dia tak akan ganggu korang punya struktur tanah bawah, dan dia akan pegang air. Percaya cakap aku. Sebab kotak-kotak ni dia lebih tebal berbanding cardboard, kertas. Ada orang dia suka kalau Mak Saleh dia akan gunakan aku duduk Mak Saleh dia akan gunakan wood chip, serbuk kayu pine dia. Dekat sana mudah nak dapat serbuk kayu, tapi masalahnya yang korang akan dapati dia tak sesuai dengan kita punya cuaca.
Tak semua apa yang kita baca kat internet, yang kita dapat source daripada benda tu, kucing tu, yang kita dapatkan daripada internet, selagi mana kita tak apply dekat korang punya tempat. Aku tak kisah ni cerita pasal general lah. Kau tanam pasu produk hidroponik ke apa kan, selagi korang tak try, selagi tu korang tak boleh nak buktikan benda tu betul. Even aku percaya kebanyakan buku pertanian pun dia tak claim yang kau buat benda tu kau akan dapat 100%, tapi dia akan bagi disclaimer tau. Orang cakap disclaimer yang mengatakan kalau kau buat benda ni kau mungkin akan dapat. Jadi begitulah. Dia tak menjanjikan 100% yang kau akan dapat macam mana yang penulis ataupun orang yang bagi idea asal tu dapatlah. Begitu lebih kurang. Okay, aku sambung kerja aku sikit. Kau boleh tengok flow dia sikit. Kalau rasa nak tanya-tanya, kalau rasa segan nak tanya dalam tu, WhatsApp je aku tahu hal. Okay, mana sambil-sambil mana dapat kotak? Kotak ni pandai korang ke? Cari kat mana? Sebab kalau nak beli kotak harga dah berapa ringgit. Kalau ikut sekilo lebih kan, sekilo sekarang aku pun tak pasti macam mana. Tapi kalau kotak dia main timbang kilo lah. Kotak ni tebal tau. Tebal dia dalam ni lah, kat tunjuk korang. Ni kotak ni ketebalannya kau boleh ubah-ubah. Dia pun boleh ubah. Tengok tebal macam ni ke. Ni tebal ni. Okay, katakanlah nak ambil tebal dalam 1 inci. Okay, kau boleh ubah ketebalan. Ni katakan bawah ni tanah, dan ini kotak yang kau letak. Okay, kau boleh buat macam pembeli ubah lah. Dan aku dapati tak perlu sampai 1 inci pun kotak ni. Sebab kalau katakan kawasan korang luas, kalau kawasan korang kecil, yes, lebihkan kotak ni. Dan katakanlah macam aku kat kebun lokal, aku hanya guna macam sekeping kotak ni lah. Make sure kotak yang dapat tu, kadang kalau ada dia punya apa ni, gam-gam lama ni buang. Kalau kau rajin, time tengah rajin tu kau buang. Better buang. Sebab nanti dia takkan reput. Kotak ni akan reput nanti. Kau jangan risau. Kau bukan pakai silver shine ke apa ke. Okay, apa yang aku kongsikan ni adalah apa yang aku buat sekarang ni lah. Dan masih aku buat lagi. Sejak mula-mula aku implementkan kaedah mulching ni, yang mana aku tiru 100% daripada konsep ataupun suppress untuk kita nak tahan lalang daripada tumbuh lah. Okey, sebelum ni ada orang tanya aku sama ada okey tak kalau kita gunakan kaedah ni pada kawasan-kawasan yang ada anai-anai. Okey, sebelum korang bercocok tanam, sebenarnya kawasan-kawasan yang korang nak bercocok tanam tu, aku rasa korang pun tahu kot macam mana keadaan dia. Contohnya kalau nak letak, ada orang tanya kan, boleh tak kalau saya bercocok tanam kat sini, sebab kat sini banyak semut. Dah tahu banyak semut, kena cek solution untuk semut dulu lah. Itu benda yang paling basic lah kan. Kalau ada anai-anai, kaedah ni amat tidak sesuai untuk yang ada masalah anai-anai. Memang tak sesuai. Dan aku tak galakkan kalau korang ada masalah anai-anai, korang terus implement kaedah mulching guna kotak ni, guna daun-daun ni, tak perlu. Okey, bukan tak perlu, jangan buat dulu. Solution yang pertama adalah kita take down anak-anak dulu. Okay, anak-anak ni yang aku perasan kat sini pun ada masalah anak-anak. Aku tak nafikan kat kebun lokal ni. Apa yang aku perasan adalah, ini cerita borak-borak lah. Aku bukannya pandai lah borak-borak. Apa yang aku perasan adalah anak-anak ni dia suka sedikit kering, sedikit lembab, dan dia boleh hidup dalam keadaan tu. Cuma kalau katakan dia start basah, contoh hari hujan hari yang terlepas hujan dan start mula bertekung, anak-anak ni confirm akan bidah je. Anak-anak ni bagus bila kau letak kat mana tau? Dekat dalam kompos tau. Kalau kau ada macam tong kompos kan, tong kompos ke apa, letak dalam anak-anak tu, kau memang settle lah kau orang punya kompos tu. Dia akan jadi beraderai. Cuma masalahnya bila kau nak asingkan anak-anak tu dengan kompos, memang leceh lah. Cuma satunya, aku nak korang fikirkan sesuatu, bukan aku nak suruh korang fikir macam aku. Cuma aku nak korang ubah persepsi korang kepada anak-anak. Sebab anak-anak ni kita tahu dia makhluk perosak dan kita boleh membunuh dia. Cuma aku nak ubah persepsi tu lah. Okay, sambung kerja.
Okey, dia dah bentang macam ni. Tengok-tengok ni adalah kita nak basahkan single lencun ni. Kotak-kotak tadi kita nak bagi dia rapat betul-betul dengan tanah. Kita tak nak ada gap pun. Kalau ini tanah, dia tak nak ada gap pun, kita nak biar dia rapat. Caranya adalah kau tambah air, pasangkan kotak-kotak ni, kemudian pijak dia. Kita aku buat ni Ini bersaga je lah. Okey. Kalau korang tak ada punca air, contohlah tak ada punca air, dan pakailah pipe air kan. Macam ni aku tadah air dan dalam air dalam tangki sebenarnya. Dan aku akan guna bila aku nak siram pokok. Korang dengar tak aku duduk jauh ni? Harap dengar lah Okay. Pasang dulu. Dah basahkan semua, dah lencun, kita pijak dia. Okay, next step is adalah dia bila aku jauh dengan bergelap. Tak kan? Nampak tu. Okay, next step is aku akan letakkan daun kering atas ni Okay guys, ini dia daun kering aku dapat. Dari mana? Daun kering yang aku dapat ni. Kalau korang familiar, kita pergi jalan kalau ni majlis, terutama majlis kat area aku ni lah. Kat MTC ke mana lah. Kalau dia akan jaga landscape mana untuk kebersihanan. Dalam ni akan isikan segala khazanah yang orang buang, orang tak nak, tapi berharga, amat berharga untuk orang macam aku. Amat gila, amat berharga ni. Ini adalah survival bila cuaca panas kering macam batu sekarang ni. Kalau ikutkan dulu, kalau korang perasan, Melaka bulan 1 bukan lah, tak nampak tengok. Bulan 2, bulan 3, bulan 4 ada pernah sekali setahun tu. Aku rasa 2 tahun tu, setahun yang lepas. Setahun lepas masa Covid lah. Sebelum setahun tu kan, kita ada masalah dengan air. Bayangkan hujan ada, tapi air tak turun. Bayangkan macam mana kalau orang yang jenis kebun kan, kalau tak ada simpanan air, memang masalah habis. Okey, keluarkan ni. Biasa lah. Dan nama pun orang kata sampah. Bukan ada lah ni plastik-plastik ni. Plastik-plastik ni kau rasa nak kau buang je lah. Kau dapat benda ni pun free kan. Kau buang je, jangan komplain. Tak ukur pun ada.
Buang dah. Aku ada special tool tu Pak. Kau kenal tak benda ni? Ni. Ini sebenarnya besi ampayan tau. Besi ampayan. Tapi aku simpan sebab inilah. Inilah kegunaan dia. Kita edah. Okey. Kita ratakan dia ikut level, semua level daripada pandangan mata kau sebab nanti bila dia dah rata nanti kita akan pijak je lagi sekali untuk mampatkan dekatkan dengan kotak pula. Kotak tadi tu dah rapat dengan tanah, kita nak rapatkan pula. Bukan kotak tadi tu dah rapat dengan tanah, kita nak rapatkan pula ada daun ni dekat dengan tanah pula. Lepas tu baru kita siram air, kita pijak lagi sekali. Kaedah ni adalah orang kata untuk orang-orang yang rajin, tapi tak. Ni kaedah orang paling malas je. Kau buat kerja sekali je, lepas tu kau tak payah buat dah. Kau tunggu lagi 6 bulan, kau tengok ada rumput naik lagi. Rasa macam dah rungkup tu dah makin berkurang ataupun mula menipis, tambah lagi. Dia kerja 6 bulan sekali. Setahun tu umpamanya kalau kau ni jenis rajin, kau boleh pecahkan kepada suku tahun tu. Maknanya kau buat kerja nambah sungkupan ni 4 tahun dalam sekali. 4 tahun macam mana? 4 kali dalam setahun. Ni kerja orang malas. Kau macam aku tak suka siram air. Tapi bila kita jenis tak suka siram air, kita mesti nak kena tackle kaedah dia. Sebab bila kau siram air, kau akan guna tenaga kau sendiri, kau akan spend masa kau, dan juga kau akan guna air daripada pipe dan kau kena bayar air tu. Itu yang tak best tu. Okay, tak apa. Kita tengok dulu tempat buang. Okay, aku bawa buang kat sini pula. Nampak ke? Nampak kan? Sorry guys lah. Pusing sorry lah. Okay. Ni pula. Satu lagi, kalau jenis korang suka jenis tak boleh tengok rumput, tak boleh tengok daun berbanyak bersepah-sepah kat halaman korang, yang buat benda ni. Nanti korang, aku rasa korang sapu tu korang bakar, tak sesuai. Kalau jenis macam aku tak ada hal. Yang penting aku boleh mimik keadaan dalam hutan tu kat kebun aku. Itu paling aku ni lah, paling aku dambakan lah orang cakap. Aku nak kata kaedah aku betul, tapi ikut korang lah. Kalau korang nak adapt, boleh je. Sebenarnya dekat Malaysia ni bukan aku seorang buat, ramai yang buat. Aku macam improvise, buat lagi sekali, atau tambah baik sikit. Ramai je orang buat. Dan aku pernah pun pergi kat kebun orang. Memang cantik je, memang tak ada rumput pun. Rumput ni dia bukannya tak baik, dia baik. Rumput ni dia sebenarnya baja untuk kita sebenarnya. Cuma kita bila dia tumbuh melampaui yang sepatutnya, dia tak nak kontrol dia. Kita jadi macam semak mata kan. Okey, jap kita rambut ikut macam mana.
kita akan ratakan. Dah rata macam ni, rasa-rasa jenah buah hati kan. Cuma yang kalau korang nampak kat belah pisang tu, pisang kan, itu memang sekeliling tu aku tak letak kotak sebab akan ada anak pisang yang tumbuh. Shoot, apa panggil? Shoot sucker sucker. Kalau bahasa Inggeris aku pun tak berapa nak capture sangat lah macam tu. Okey, sekeliling tu memang aku tak akan, orang kata tak akan sungkuk dengan situ. Aku akan biarkan, aku buat petak lah. Petak jadi tepi tu aku tak ni lah, biarkan dia dulu. Okey, ambil air, kita basahkan area-area yang kita dah baru sungkupkan ni . Dia korang nak aku bawa korang. Sorry lah, gerak-gerak lah. Dah selalu buat live, kadang-kadang ke. Bawah ni tangki untuk aku simpan air apa semua. Dalam tangki ni ada ikan tau. Dan kalau korang perasan, area ini pokok markisa aku lah. Nampak tak? Nampak gelap ke? Nampak gelap pula. Okey, jap aku alihkan sini kot. Bismillahirrahmanirrahim. Leia. Iya, dia buang markisa. Dia buang markisa ya? Hah? Nah. Boleh. Buang markisa, alhamdulillah. Jatuh. Nanti dekat itu pun ada. Balikkan korang ni. Jadi kita terpaksa ni, belakang ni rumah jiran. Itu kira macam endlot lah, sana tak ada jiran ke apa. Alhamdulillah. Harap tak ambil jiran lah, kerja-kerja kebun ni. Abang buat gitu. Apa dia pakai? Ini tak ada. Allah Akbar. Dah start dah. Boleh. Boleh. Mau ni tinggal. Ni buah markisa. Okay, sekarang ni kita dah letak air. Gelap lah. Sorry guys. Ya. Okay, sekarang ni kita dah letak air tadi. Air kita dah letak. Jadi kita jangan semampak je lah. Nampak kan? Kalau cuma cukup tu kita mampak lagi. Sama kan keadaan dia macam mana kalau korang tengok dekat dalam hutan kan, dalam rumah kita dalam hutan. Dulu kejap boleh. Dalam hutan dia ada banyak jenis fasa ataupun pohon yang besar-besar jadi kanopi lah untuk tanaman bawah. Tanaman bawah.
Jadi bila ada pokok-pokok kanopi, pokok tinggi, hutan ke pokok tinggi kan. Jadi sebenarnya kalau kau tengok dalam hutan ni, kau tengok di atas, memang pokok dia hijau-hijau, nampak kan? Bila kau masuk dalam hutan, dia clear tau. Kau berjalan dalam tu. Dan keadaan itu yang aku sedang cuba untuk tiru lah. Tiru. Jadi buat masa ni memang okey dan kaedah ni dia ambil masa sikit lah. Kalau korang jenis tak sabar, ni ikut kaedah ni makan masa tahun juga. Tapi kalau ada certain tempat, dia dalam 6 bulan kau boleh nampak efek dia. Efek dia adalah bila kau buka, kau korek balik tanah yang bawah sekupan kau tu, kau akan perasan tanah tu lebih sejuk berbanding lapisan atas dia. Tu maksudnya kelembapan tu tinggi lah. Itu yang aku cakap, boleh kurangkan masa untuk menyiram, kurangkan tenaga, jadi kurangkan elektrik. Bagi kita, bila kau nak berkebun, kau nak hasilkan makanan, kau bukan nak membazirkan makanan, kau bukan nak menjaga. Dan aku tak berapa minat bila ada certain orang, memang kau akan dapat hasil, yes. Ada certain tak salah kaedah tak salah, aku just kongsi pendapat aku je. Bila dia kata invest macam ni, akan dapat macam ni, sebab dia dah fikir untuk jana duit lah. Tapi bila untuk kau makan sendiri, aku rasa kau kena cari kaedah yang paling sustainable, ataupun kaedah yang paling menjimatkan. Kalau boleh zero duit yang kau buat, dan kau hanya pentingkan invest pada masa dan tenaga. Contoh lebih kurang ngomong lah. Aku tak pasti kalau korang ada, sebab aku tak nampak bagian komen. Oh, ada ramai tengok punya. Okey. Okay guys, alhamdulillah cukup. Okay. Apa? Ini daripada sini sampai ke sana, belah depan tu sana, kalau korang tengok, macam gelap-gelap pula. Okay, nampak tak? Okay, ini semua dah disungkupkan. Boleh kan? Nanti tak? Tak perlu gunakan apa jenis racun rumpai, racun rumput, Roundup, jenis apa pun, brand apa pun, tak perlu. Sebab satu, kau guna racun, kau racun diri kau. Kau guna racun, kau racun family kau. Kau kena ingat tu. Rasanya itu saja kot. Macam tak ada apa-apa ni je. Tak ada apa-apa soalan ni. Okey, sekejap lah, ambil kursi tu. Okey, bukan begitulah, mudah saja. Mula-mula aku letak kotak.
Mula-mula kalau ada rumput ke apa yang benda yang menghalang daripada tanah tu menjadi rata, kau ratakan dulu. Kemudian lepas tu kau orang make sure yang tanah tadi tu kalau dah rata, baru letakkan kotak terpulang kat korang berapa lapis nak letak. Aku tak ada apa ni proceeding untuk buat mulching untuk korang lah. Yang penting korang target lah berapa tebal mulching yang korang nak tu, dan lebih tebal lebih baik. Cuma isunya kadang-kadang orang akan tanya, tak ada ke lipan ke datang, ada ular ke datang nanti. Masalahnya itu bila kau duduk dekat rumah yang berdekatan dengan hutan. Kalau kau duduk dekat perumahan macam ni, insyaAllah tak ada. Itu satulah. Yang keduanya, itu skeptical lah. Skeptical, stigma orang berfikir. Itu kita tak boleh buat apa lah. Sebab dia tak buat, dia tak tahu, dia just bagi. Satu, kadang-kadang ada orang bagi nasihat pun bagus. Tapi ada, kalau ada jenis yang tak pernah buat, tiba-tiba just nak judge buat ni, susah lah. Aku recommend kalau siapa nak datang sini, bukan untuk aku ajar korang, tapi untuk aku kongsi lah. Macam mana aku cakap, aku tak kerti apa-apa pun. Aku just meniru je orang buat. Dan aku rasa benda tu baik untuk aku dan aku teruskan. Kemudian aku share kat korang. Kalau korang rasa ada faedahnya untuk diri korang, buatlah. Cuma macam korang tengok kat belakang ni semua, mulching ni penting tau. Sebab dia dia jimatkan masa kau. Dia akan pegang kau punya kelembapan tanah. Dia akan kurangkan hakisan bila kau menyiram hujan terlampau lebat. Kita contoh tak kisah kalau tak baja apa, kau boleh tak baja, tiba-tiba hujan yang itu, dengan harapan kau baja tu akan larut. Tapi masalahnya baja tu larut pergi tempat lain, tak pergi kat tanaman kau. Lepas tu esoknya seminggu lepas tu kau tengok sama je tanaman ni, sayur ke apa kan, macam tak naik sebab berlakunya hakisan tanah. Hakisan tanah ni kita berpendapat hakisan tanah tu hakisan tanah lah kan. Tapi sebenarnya dalam pasu pun boleh berlaku hakisan tanah. Dan kaedah ni pun boleh digunakan dalam pasu sebenarnya. Kaedah mulching ni. Mulching ni lebih tebal lagi baik. Okey. Banyak-banyak kaki lah. Okey, banyak-banyak mulching yang aku gunakan ataupun daun-daun kering, ranting yang gunakan. Aku dapati kalau pokok jagung memang cun lah. Pokok jagung yang tebal-tebal kan, selalu orang buat silas kan. Kalau kau macam tak tenakkan, kalau kau potong-potong kau letak je. Satu lagi daun buluh. Daun buluh is the best lah. Daun buluh. Sebab aku pernah perasan, aku sajalah buat, aku tanam pokok, kalau korang perasan, ni pokok limau. Pokok limau ni, ni nak tunjuk ni, pokok limau lagi. Tak berah. Okey, aku buat dua pembeli ubah lah. Pokok limau yang ini dengan pokok limau yang bukan yang aku macingkan dengan buluh. Yang buluh tu lagi cepat berbunga dan berbuah. Tu yang best ni lah. Okey. Dan sayur pun okey. Sayur ni pun aku macam ni. Sayur ni dah ujung-ujung ni. Aku nak biar dia tua untuk dapatkan dia punya biji benih sebenarnya. Kalau korang nampak kat sini kan. Ni memang dibiarkan, sengaja dibiarkan. Jadi nanti aku akan tanam tanam pokok jagung insyaAllah. Benih dah ada. Memang aku beli sepaket besar tu. Aku beli dekat Peladang RM75 rasanya. Dan masih banyak lagi benih jagung tu. Okey. Beri dia. Jadi, okey. Sungkupan ni mungkin baru bagi korang lah. Bagi aku baru sebenarnya. Sungkupan selain daripada rumput ni tak boleh ke guna plastik ke apa ya? Boleh. Boleh guna plastik sampah. Kalau separuh tempat dia guna jaring-jaring hitam. Kalau dalam kaedah jadam tu dia prefer untuk kita guna jaring-jaring hitam berbanding menggunakan silver shine. Silver shine ni plastik tau. Kalau korang perasan, kalau orang bertanam, bercocok tanaman,
ataupun kebun-kebun besar jangan guna satu plastik yang tutup batas dengan tujuan untuk rumput lah. Rumput jangan tumbuh. Tapi masalahnya tanah akan panas. Tanah akan panas. Dan kalau aku boleh jamin lah, kalau kau tak buat dripper ke, tak buat fertigasi ke, ataupun tak siram, pokok tu boleh mati. Tapi dengan kaedah ini kau, InsyaAllah atas izin Tuhan, kau boleh survive lagi, pokok tu boleh survive. Dan environment ni macam kau cakap tadi, dekat hutan mana ada orang siram, mana ada orang baja. Ada kawan datang masuk hutan, tiba-tiba baja, tapi pokok tetap besar kan. Itu satu benda yang ajaibnya Tuhan. Tuhan dah tunjuk cara ni, kau follow je. Melainkan kau memang nak macam mana sayur kat pasar tu, macam tu kau nak, tu pulang. Macam aku cakap tadi, kau guna racun, kau racun diri kau racun family kau. Kena ingat dulu tuan. Kau gunalah apa perkataan, bukan cakap ni racun ni tak ada unsur kimia lah, apa benda kedebuk-kedebak ke, melainkan racun tu daripada sumber organik lah. Ataupun baja kimia ke apa kan. Kau cakap baja kimia ni okey, belum ada lagi kajian kan. Kau guna tu, kau makan, kau dapat dia punya kesan. Kau guna apa-apa unsur kimia, kau guna apa-apa unsur kimia, kau makan, kau dapat kesan, kau bagi kesan tu pada anak bini kau, tu pulang. Aku lain. Kalau nak, memang aku nak benda tu biar lestari lah. Lestari ni sebenarnya, kalau kita tak ada background menanam pun, tak ada background berkebun, insyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat lah, atas izin Tuhan. Okay. Sekarang pun dah pukul 7. Adalah lebih baiknya untuk aku stop je live ni. Dan untuk ni just berborak lah, sembang lah. Aku tak berniat nak ngajar ke apa. Ini pendapat aku. Memang akan ada salah. Jadi aku just sharing-sharing dengan korang je. InsyaAllah kalau ada masa lagi, aku akan share pula benda yang aku rasa simple tapi orang tak perasan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal dari Kebun Lokal, Pekebun Kecil Berjiwa Besar. Assalamualaikum.